Recording. Okey. Dah. Okey. Okey, jom kita tengok soalan nombor 9. Okey, ni boleh zoom tak? Tak boleh. Dia static kat situ je. Okey, tak apalah. Okey. So untuk soalan ini, okey, kalau kamu tak nampak, kamu boleh refer soalan hard copy yang kamu masih ada Okey, jadi diagram 9.1 shows the step preparation of sodium chloride salt. Okey, jadi kamu kena highlight sesiap lah Highlight sesiap sodium chloride salt. Sodium chloride salt. Macam mana nak prepare sodium chloride salt? Okey, jadi preparation of salt dia ni adalah anak salt. Apa maksud anak? Anak kat sini bermaksud apa dia? Siapa tahu? Amonium, sodium, potasium Okey, potasium. Semua salt yang ada amonium, sodium dan potasium ni kita nak sediakan dia nak buat preparation mesti menggunakan kaedah titration method. Okey, dia mesti menggunakan titration method. Okey. So, macam mana nak prepare sodium chloride salt? So dia kata step 1, yang pertama sekali kena buat preparation of standard solution of sodium hydroxide. Okey, apa dia standard solution? Standard solution ni adalah solution yang kita nak sediakan, yang kita dah tahu dah apakah dia punya molarity dan juga volume. Okey. So untuk sediakan satu standard solution tu, make sure kita dah tentukan. Okey. Itu eksperimen ni kita nak buat 1 mol per decimeter cube. Lepas tu sebanyak 250 cm cube. Dah tahu siap-siap. Okey, kenapa kena tahu? Sebab daripada volume dan juga molarity tu kita boleh cari dia punya mass. Kita boleh timbang. Okey, kita boleh calculate mass and then baru kita boleh timbang. Sebab dalam makmal sebelum jadi solution, okey, bahan tersebut dalam bentuk solid. Okey, ni alkali ni kan dalam bentuk solid. Okey, kat makmal lah. Bukan yang kamu pergi dekat makmal tengok dah ada solution tu, itu pembantu makmal dah bancuh siap-siap. Sebenarnya semua bahan adalah dalam bentuk solid dalam bentuk powder. Okey. Okey, so itu adalah standard solution. And then step number 2, barulah kita nak buat preparation tindak balas. So ini tindak balas acid and alkali ni kita menggunakan titration lah. Okey, titration method. Okey, so dalam kes ini dia dah bagi tahu siap-siap dah mass sodium hydroxide. Sepatutnya mass sodium hydroxide ni kena cari. Tapi soalan dia dah bagi siap-siap. And then dia kata larut dalam 200 cm cube solution. Okay. Okay, alright. Jadi sekarang ni mass dia dah tahu. Jadi senang je kerja kita. Kita just larutkan di dalam solution. Maka dapatlah solution. Boleh nampak solution tadi pun dah dapat kan. Kita ada powder masuk dalam solution. Kacau-kacau dia. Okay, and then dapatlah solution tersebut. Okay, and then bila dah dapat solution, dia dah jadi sodium hydroxide lah. Tu alkali Jadi kita nak buat titration. Okay, ini adalah titration. So dalam SPM punya syllabus, titration ini dalam atas ni mesti acid. Di bawah ini dia mesti alkali. Okay, alkali. Alkali ni pula dia dah tambah dengan phenolphthalein dia dah tambahkan dengan phenolphthalein. Okay, so dia akan jadi colour pink lah bawah ni. So kalau nak tahu ni neutral, dia akan jadi colourless dia decolorize. So solution alkali ni yang kita tengah buat tadi. Okay, standard solution. Acid dah ada. Okay, acid gunakan je acid yang sedia ada, di mana acid tu 25 cm cube dan dunia molarity tu mol per decimeter cube. Okay. So jom kita tengok soalan. Macam mana nak jawab soalan esei. Pertama sekali jangan terkejut tengok markah. Okay. Alamak 8 markah, apa aku nak entam ni, apa aku nak goreng, apa aku nak jawab. Jangan risau. Yang pertama sekali make sure kamu list downkan dulu apa yang soalan minta. Yang pertama dia kata okay, meaning of standard solution. Okay.
Betul? Meaning of standard solution. Sekejap mana soalan saya? Ya. Nota saya kat mana hilang ni? Johor Negeri Sembilan. Section A. Paper 2 Okey. Okey. So itu yang pertama meaning of standard solution. Itu yang pertama, satu markah nampak Setiap jawapan tu ada satu markah, and then kita calculate the concentration of sodium hydroxide in mole per decimeter cube. Satu markah. Write the chemical equation. Okey, yang ni dua markah. Okey. Calculate the mass of sodium chloride octane. Yang ini biasanya 3 markah. Okey, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi dekat mana? Satu lagi saya rasa mungkin dekat sini lah kot. Ini mungkin 2 markah. Okey. Sebab calculation kan. Mungkin 2 markah lah kat situ Okey. So list down kan siap berapakah markah. Ni sebelum kamu nak jawab soalan So jom kita tengok yang pertama sekali, meaning of standard solution. Apa maksud dia? Meaning of standard solution. Mana saya punya ni? Section A. Okey. Soalan nombor 9 Jap. Okey. So solution with known concentration. Okay, so standard solution ni adalah solution with known concentration. Okay. Kenapa nak kena tahu concentration? Sebab daripada concentration tadi kita boleh cari dia punya mass Okay. So jom tengok soalan yang nombor 2. Dan nombor 2 pula ialah apa tu? Calculate the concentration. Mana jawapan Okay. Tu keluar So nak calculate the concentration, yang pertama sekali ialah kena tahu number of mole lah. Okay. Nak kena tahu number of mole. Okay, calculate the concentration. Okay, ataupun cara yang lain ialah cara yang lain ini dalam skema jawapan Okay, so daripada mass yang diberi, cari number of mole. So macam mana? Mass over molar mass lah. Boleh faham Mass dah tahu dah, soalan bagi 14. Sodium hydroxide mass 14 bahagikan dengan molar mass. So kalau kamu kira molar mass dapat 40. Okay, so tukar kepada mole. Itu adalah step yang pertama. Okay, sebab dia nak dalam desimeter, mole per decimeter cube kan. Jadi dia mestilah mole bahagi dengan volume. Yang sekarang ni, yang kamu ada ni, mass per volume kan. Kena tukar dahulu mole dan yang seterusnya. Dan yang seterusnya barulah kita boleh kira concentration. So macam mana nak kira concentration? Ini kalau dalam dia punya formula lah, 0.35 bahagi dengan darab 1000 bahagi dengan 250 decimeter cube. Ini calculation yang pertama. Ataupun calculation yang kedua, dia ada dua jenis calculation lah. Kalau saya tak guna yang ini. Kalau saya guna yang satu lagi di mana kamu cari dahulu dia punya concentration. Kalau ni senang sikit lah. Concentration sama dengan mass per volume. So mass sama dengan 14.0 gram bahagi dengan volume 200. Tukar kepada decimeter cube dulu akan dapat 0.25 decimeter cube kan. So kira lah berapa. 14 bahagi 0.25 dapat 56.
gram per decimeter cube. Okey, ini concentration and then kamu kena tukar kepada molarity. Nak tukar kepada molarity ialah mass nak tukar kepada mol macam mana? Tengok balik formula yang kita dah belajar sebelum ni. Mol nak pergi ke mass, kena darab dengan molar mass. Okey. Tapi kalau ada mass nak tukar kepada mol, kena bahagi dengan molar mass. Okey, jadi jawapan yang kamu ada ni ambil 56 gram per decimeter cube, bahagikan dia dengan molar mass. Okey. So molar mass tadi dah 40 kan? Bahagilah dengan 40. Dapat tak? Dapat 1.4 dapat juga 1.4 mol per dm cube. Ini kalau saya lah, ini formula yang saya suka gunakan. Kira dulu concentration and then convert jadi molarity. Macam mana nak convert jadi molarity? Tukarkan sahaja dia punya mass ini tadi kepada mol. Okay? So kena bahagikan dengan molar mass lah. Okay. Tu yang pertama boleh? Okey, dah soalan yang nombor 2, dia minta apa? Dia minta tadi nombor 2 mana? So yang ini 1, okey betul lah, kat sini dah 2 markah. Dekat sini sebenarnya dah dapat 2 markah lah. 1 markah, definition pun dah 1 markah, dah 3 Okey, so calculate the concentration dah selesai. Write the chemical equation. Okay, chemical equation dalam essay selalunya 2 markah lah. So inilah dia HCl tambah NaOH dapat NaCl H2O. Okey, balancekan dia, dapat 2 markah yang ini. Okey. So seterusnya soalan minta apa tadi? Cari mass of sodium chloride. Okey, yang ni tadi cikgu kata biasanya 3 markah. Kenapa 3 markah? Sebab yang pertama cari mol dahulu. Okey, yang ni mol. Kemudian kena buat ratio dan last sekali baru cari mana satu lagi? Last sekali baru cari mass. Okey. So yang ni cikgu padam dulu yang ni. Okey. So kamu dah ada formula kan? HCl tambah NaOH hasilkan NaCl tambah H2O. Okey, yang ni Okey, so sekarang kita dah tahu maklumat apa yang kita dah tahu dekat sini. Okey, yang kita dah tahu ialah molarity. Siapa tadi? Molarity yang kita cari tadi siapa? Sodium hydroxide. So yang ni molarity dah tahu. Sebanyak 1.4. And then volume pun dah tahu dah. 0.25 decimeter cube. Okay. So kat sini boleh cari mol. Okey, kita boleh cari mol. Okey, tapi tengok soalan dia gunakan apa ni? Okey, soalan alright. Okey, untuk yang ni kita tak payah guna maklumatnya ni, kita gunakan maklumat daripada yang langkah nombor 2. Okey, ni dah refer kepada langkah nombor 2 lah. Yang step 2 kan? Okey, step 2 ni masukkan maklumat yang kita nak cari. Okey. Alright gunakan maklumat yang kita nak cari tadi tu. Okey. So maklumat yang diberi ni daripada step nombor 2 Okey, so kamu ambil lah dia punya volume dia ialah 25 cm3. Kena tukar kepada decimeter cube 0.25. Betul ke? Bahagi 1000 kan? 0.025 decimeter cube. Okey, and then molarity dia ialah 2 mol 2.0. Okey ni. So cari mol dia. Okey, and then ni lah formula dia. Cari mol. Okey, 25 darab 2. Sebab 2 mol kan, bahagikan dengan 1000. Bahagikan 1000 sebab apa? Sebab nak tukarkan centimeter cube kepada decimeter cube, dapat mol, 1 markah. Okey, and then dah dapat mol. Dah dapat mol kan? Mol dia tadi dah dapat 0.05 mol. Okey, cari ratio. NaCl punya ratio So yang ni ratio, so kita balancekan lah. Yang ni 1, ini 1. So kalau HCl 0.05 mol, yang ni pun 0.05 mol lah. So mol dia sama. Okey. Okey, tapi dalam ni 0.035.
Asal 0.035. 1 mol produce 1 mol. Okey. Berapa mol dia kat atas ni? Betul ke jawapan tu? 25 darab 2 bahagi 1000. 0.05. Macam mana boleh jadi 0.035? 0.035. Alamak. Sepatutnya 0.05 ni. Okey. Betul cikgu. Kenapa pula? Macam mana dapat? 14 bahagi Memang patut salah. salah kan? Okey, Ya. bawah bukannya 0.035 tu, sebab dia 0.05 sebab kita cari mol ACL Macam mana pula tadi? Ni saya ambil skema jawapan dia ni. Kena betulkanlah jawapan dia. So nak buat ratio kena ambil mol ACL lah. Mana boleh tiba-tiba mol NaOH jadi dekat sini saya kena buat pembetulan ni. Okey, yang ini HCl. Ni HCl. So yang ini 0.05, ini pun 0.05. Okey. So ini 0.05. Okey. So dah dapat mol NaCl, barulah boleh cari dia punya mass. Okey. So nak cari mass sama dengan mol darab molar mass. Okey. Dapatlah 2. Bukan. Ini pun kena buat pembetulan juga lah ni. 0.05 darab dengan 58.5 So jawapan dia sebenarnya ialah bukan yang ini. Jawapan dia ialah 2.925 gram. Salin je semua tu. Okey. Saya salin skema jawapan je ni boleh salah ke saya yang salah salin ni? Muskil. Soalan nombor 9 jawapan dia memang macam tu lah kena buat pembetulan tu. Okey. Okey, boleh kelas boleh dapat yang tu. Ada pembetulan tu. Sebab itulah kalau kita kadang soalan ni kalau kita ada skema jawapan pun dia tak boleh percaya 100% lah manusia yang buat kan. Jadi ada kesilapan juga. Okey, jadi saya kena betulkan balik dekat slide saya ni sebab saya dah share kat dalam Google Site. Okey dah, kita tengok soalan B pula So soalan B, soalan seterusnya. Wah, ni soalan ni best ni. Saya memang suka soalan-soalan macam ni. Okay, so ni diagram 9.2 9.2 shows a series of reaction involving solid P. Analysis on colorless solution Q is done to identify its cation and anion. Okay, so kita ada solid P. So solid P ni bila dipanaskan dapat oxide of metal. Saya guna laser lah Ni, kita ada solid P. Apabila dia dipanaskan, heat dia akan hasilkan metal oxide dan dia juga hasilkan carbon dioxide. Okey, mana-mana salt apabila dipanaskan hasilkan carbon dioxide bermaksud dia ada karbonat. Nampak tak? Dia ada karbonat. So kita dah tahu ke belum dia punya anion? Dah tahu. Anion dia dah tahu. Okey, karbonat ion. So sekarang kita nak cari cation dia siapa? Okey. So nak tahu dia punya cation, kita kena tengok pula flow yang seterusnya. Okey, so bila dia tambah dengan asid, dia akan hasilkan colorless. Okey, maksudnya ni salt Ini salt. And then akan hasilkan gas dan juga water. Okey, jadi ingat metal dia bertindak balas dengan apa? Dia akan hasilkan 3 produk. Metal kalau dia bertindak balas dengan metal carbonate, dia akan hasilkan salt. Ini salt lah ni. Dia akan hasilkan carbon dioxide dan juga water Jadi R tu adalah carbon dioxide sebenarnya. Okey. Yang ni okey dah selesai yang dekat situ. Jom kita tengok lagi yang seterusnya. Masih tak tahu lagi siapa dia oxide S ni. Okey, salt. Okey. Yang ni M, tak tahulah saya bagi contoh lah Katalah dekat sini M lah, tak tahu kan dia punya cation dia ini pun M. Okey. M lah Okey. Yang acid tu boleh jadi inilah, boleh jadi mana-mana acid lah. Kita tengok dulu dia punya observation Okey, jadi M salt. Tak tahu kan siapa.
And then dia ni pula bila campur dengan sodium hydroxide. Okey, eksperimen ini yang dua ni, sodium hydroxide dengan amonia aqueous ni adalah satu eksperimen untuk tentukan cation. Jadi di sini cikgu pernah ajar kelas-kelas yang sebelum ni, table ni tolonglah hafal. Tapi kalau tak hafal tak tahulah nak tolong macam mana Zab Cafe, Maggie Cup. Saya punya petua itu je. Okey. So apa dia? Kita ada zinc, kita ada aluminium, kita ada lead, kita ada kalsium, kita ada Fe2+, Fe3+, Mg2+, kita ada Cu2+. Ini semua tambahlah ion dia. Okey, yang pertama tidak balas dengan NaOH, yang kedua baru tidak balas dengan NH3. And then ke bawah sikit. And then yang bawah ni NaOH, NH3 buat table lah. Okey, macam mana? 1, 2, 3, 4 dash right. Okey, yang lain semua pangkah. Apa maksud pangkah? Yang pangkah ni semuanya akan hasilkan precipitate Okey, dan yang ni ada warna lah. Yang ni warna dia warna dia green. Yang ni warna dia green, yang ni warna dia brown, ini warna dia blue. Okey. Selesai. Jom baru kita tengok balik soalan. Okay, what precipitate is formed in excess sodium hydroxide? Okey, dalam sodium hydroxide, dalam excess dia akan hasilkan white precipitate. Jadi kemungkinan dia adalah yang ini. 1, 2, 3. Okey. Jom kita tengok pula yang dekat ammonia. White precipitate is formed and soluble in excess. Okay, soluble maksudnya right soluble in excess. So kalau tengok ammonia yang soluble in excess adalah yang ini saja. Kan? Okay, yang ini saja jadi dia tak ada warna dia white precipitate. Jadi siapa dia? Kita dah boleh agak dah. Dia adalah zinc. Nampak tak tu? Ni cara nak guna table ni. So M ni sebenarnya adalah zinc. Dah bocor rahsia kan? Dia dah zinc. Okay. And then apabila dia campur dengan apa? Yang ini adalah untuk tentukan anion Ni eksperimen ini untuk tentukan anion dalam garam. Okey, selalunya kalau kamu tengok ada brown ring ni tak lain dan tak bukan, dia seorang je, iaitu nitrate ion. Dia seorang je yang lain tak ada brown ring ni. Okey, hanya nitrate ion sahaja. Jadi salt dekat sini adalah nitrate nampak tu? So kat sini siapa ada Q? Q kita dah tahu dah, zinc nitrate. Okey. Alamak, salah tulis. Zinc nitrate. Okey. Siapa dia R? Karbon dioksida. And then siapa dia pepejal P? Dah tahu dah, P ni ialah zinc. Okey. Siapa dia metal oxide? Zinc oxide. Nampak tak? Okey. So baru kita tengok soalan. Okey. So identify the substance in PQRST. Okey, betul tak tekaan saya? Jom kita tengok. Okey, P zinc carbonate. P zinc carbonate. Okey, saya salah, saya kata zinc Okey, dia adalah zinc carbonate. Betul lah. Zinc mana panaskan dia tak ada jadi apa? Alah, tersilap lah Zinc kalau dipanaskan tak jadi apa? Okey, zinc carbonate dipanaskan. Ni saya dah buat tadi dah kan. Tak perasan lah ni dah cari dah carbonate tadi kan. Zinc carbonate lah. Apa pula zinc? Kan tadi dah cari kan? Betul lah, zinc carbonate. Lagi yang seterusnya, Q zinc nitrate. Betul tak? Q zinc nitrate. Betul. Okay. Q zinc nitrate. Tak kisah kamu boleh buat nama penuh ataupun formula. Sebab soalan suruh identify sahaja. Okay, R carbon dioxide. Betul tak? Yes, betul, carbon dioxide. S zinc oxide. Betul tak? S zinc oxide. Betul. Lagi T nitric acid. Oh, lupa pula nak tentukan T. Okey, nitric acid. Okey, T adalah nitric acid. Kenapa nitric acid? Sebab dekat sini ada nitrate. Okey kelas kat situ ada nitrate kan, bermaksud dekat acid pun ada nitrate. Dan acid mesti kena ada H lah. Okey, itu cara nak tentukan dia. Lagi? Dah selesai Boleh yang tu? Okey. And then soalan yang seterusnya,
Okey, masih lagi rujuk pada soalan yang sama. Okey, solid P ni tadi zinc carbonate kan? Okey, zinc carbonate. Okey, react with T HNO3. Okay. Produce colorless solution Q, colorless gas R, and water. Write a balanced chemical equation for the reaction and describe a chemical test for colorless gas. Okay, ada 4 markah 4 markah. 4 markah kat sini adalah dua markah adalah chemical equation. Okay. 2 markah lagi ialah chemical test Chemical test. Bila nak jawab soalan ini sih mesti kena tengok markah dulu. Supaya markah ni merujuk kepada point yang ada. Okay, so kalau chemical equation memang 2 markah sebab chemical formula betul, balance betul, dapat 2 markah. Okay, so terus tengok jawapan lah. Okay, so ini 2 markah. 2 markah Okay, balancekan dia. Okay, dan yang seterusnya chemical test 2 markah kan. Okay, yang pertama macam mana nak test gas carbon dioxide? Gas carbon dioxide ni adalah kita kena test dia dengan lime water. Rasanya ni semua orang dah tahu dah kot. Okay, bagi tahulah flow the gas into lime water and what happen to the lime water. Lime water turns to cloudy. Ataupun turns to milky pun boleh. Ataupun turns to chalky pun boleh. Adalah beberapa ayat yang kita terima. Okay, selesai kat situ Okay, lagi next slide. Okay, soalan C. Okay, so soalan C, okay, ni application in our daily life lah. Okay, diagram 9.3 shows a woman uses material X found at her house kitchen to relieve her pain. Okay, dia sakit Okay, so kenapa ni? Name material X and explain how this material relieve her pain. Okay. Apa ni? Dia luka ke? Okay. Oh, okay, disengat oleh tebuan. Alah, soalan tak baca Okay, disengat oleh tebuan. Okay. Okay, so apa ni? Okay, sengat tebuan ni dia adalah alkali Alkali. The strong alkali. So we have used acid to neutralize the alkali. Jadi material X ini dia mesti acid. Okay, dia mesti acid. So siapa dia? Material X tu yang kita boleh gunakan adalah vinegar ataupun lemon juice lah. Okay, lemon juice. So dekat ni dalam daily life tu. Jadi janganlah kamu sebut pula ethanoic acid, hydrochloric acid. Bukan biasanya vinegar ni cuka ataupun lemon juice. Okay, lagi. Okay, yang kedua ni material X yang explain. Okay, vinegar or lemon juice. Okay, kamu kena explain lah 3 markah kan. 3 markah bermaksud ada 3 point Ada 3 point. Okay, pertama lemon juice. Dan apa yang lemon juice ni buat? Okay, dia akan bagi tahu apa ciri-ciri lemon juice ataupun vinegar ni. Dia adalah acidic. Okay, and then X dan apa tu? Sting of Weishaupt sting tu adalah alkaline. Okay, nyatakan. Dan kamu kena bagi tahu jawapan yang nombor 3. Okay, yang di mana acid ni dia neutralize alkali tu tadi Betul tak? Tu dia so vinegar atau lemon juice neutralize the Weishaupt sting. So dapatlah 3 markah. Okay. Yang pertama bagi tahu apa bahan dia, and then bagi tahu ciri-ciri bahan tersebut, acidic ke alkali ke. Dan nombor 3, apa yang bahan tersebut lakukan. Dia neutralize lah. Okay. So soalan nombor 10, kena soalan pilihan. Jadi kalau kamu jawab soalan 9, jangan jawab soalan nombor 10. Nak jawab juga boleh, make sure kamu ada lebihan masa. Jawab nombor 11 dulu. Kan? Baru nak jawab soalan nombor 10. Biasanya pemeriksa dah akan semak dua-dua dan dia akan pilih markah yang paling tinggi lah. Okay. Okay, and then jom kita tengok soalan nombor 10 pasal apa. Okay, ni pasal empirical dengan empirical formula ni. Empirical formula, molecular formula. And then dia kata apa? Okay. Okay, dia kata ni hidrokarbon. Bermaksud hidrokarbon ni dah hanya ada karbon dan hidrogen sahaja. So dalam kes ini kita menggunakan CH2 bukan formula yang sebenar lah, sebab tu empirical formula kan. Dia bukan formula yang sebenar. Okay, jadi based on the information given,
Okay, determine the molecular mass of Z. Molecular mass tu adalah formula yang sebenar. Empirical formula bukan formula yang sebenar. Dia adalah formula yang telah diringkaskan after simplified after change into the simple form. Okay. So saya macam mana nak tahu dia punya empirical molecular formula? Okay, di sini ada satu formula yang pelajar kena tahu. Okay, di mana empirical formula okay, N sama dengan molecular formula. Okay. So, tengok apa maklumat yang dia bagilah. Okay. So, relative molecular mass ni adalah molar mass untuk molecular formula. Okay. Molar mass dia mesti merujuk kepada molecular formula. Dia tak merujuk kepada empirical formula. Okay, ni molecular formula punya mass. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah apa ni tadi? Empirical formula punya molar mass berapa? 12 tambah 21. Okay. N sama dengan 56. Kamu kena cari nilai N. Okay. So 12 tambah 2, 4. 14. N sama dengan 56. So N sama dengan 56 bagi 14 4. Okay. Jadi molecular formula, masukkan balik molecular formula dia is CH2 4 sama dengan berapa? Kembangkanlah dia. Molecular formula. Sama dengan C2H8. Okay. So 2 markah sahaja. So yang ni perlukan praktis lah. Betul tak? C4H8. Okay, betul, dapat 2 markah. Okay, 2 markah tu pertama jawapan akhir 1 markah. Kamu punya calculation tadi 1 markah. Okay. Okay, soalan yang seterusnya. Hydrocarbon Z burns. Okay, burns completely in oxygen to produce carbon dioxide, gas and water. And then write a balanced chemical equation for the reaction occur. Okay, 5 markah. Okay, macam biasa saya kata tadi, bulatkan markah ni bermaksud ada 5 point. Apa 5 point tu cikgu? Tak tahu nak jawab apa ni. Okay, kita tengok satu-satu soalan tanya apa. Okay, mula dia cerita tidak balas. And then write balanced chemical equation. Okay, yang ini 2 markah. Kan, ada lagi balance 3 point. Okay, calculate the volume of carbon dioxide gas produced. Okay, yang ini 3 markah. Okay, kenapa 3 markah? Yang ni biasanya flow dia kena cari mole dulu, kemudian kena buat ratio, and then barulah cari volume. Nampak tak? Ada 3 jalan kira dalam tu. Okay. Yang equation ni balance equation. Okay. Balance chemical equation. Dapatlah 2 markah. Okay. So teruslah kita tengok kepada jawapan lah. Okay, balance chemical equation tu di sebelah kanan C4H8 plus 6O2 produce 4CO2 plus 4H2O. Okay. Cikgu saya tak hafal cikgu apa formula dia. Okay, tolong ingat semua hidrokarbon, all hydrocarbon. Okay, all hydrocarbon bila dia undergoes combustion combustion tu mesti tambah oksigen. Produk dia semua sama, CO2 plus H2O. Okay. Semua hidrokarbon kalau dia undergoes combustion, produk dia sama, CO2 and H2O. Itu apa yang tak sama? Yang tak sama ialah balance chemical equation. So kamu balance lah. Okay. Okay. So mana nak tahu cikgu C4H8 yang ni tadi kita dah kira kat soalan yang sebelum ni tadi. Kan kita dah kira tadi, betul? Jadi kalau salah yang tu dia akan efek dekat sini lah. Okay. Yang Z tadi kita kira tadi tu, so daripada situ baru dah dapat yang ni. Kalau salah yang soalan nombor 1 Roman tadi tu, maka dah akan efek lah dekat sini. Okay, lagi. Okay, yang ni tadi kan tu 2 markah, ini 2 markah. Ada 3 lagi point. Okay, jadi daripada sini macam mana nak buat?
Okay, sebelum kita tengok jawapan yang sebenar. Okay, salin dulu yang ni. Alamak. Uh, 4 CO2 tambah 4 H2O. Okey, apa yang perlu kamu buat adalah masukkan maklumat yang kita tahu. So dalam ni soalan bagi maklumat gas produce when okey, Z tadi dia bagi mass sama dengan 11.2 gram. Okey, so daripada sini dia suruh cari volume siapa? Karbon dioksida. Volume. Jadi apa perlu kamu buat ialah cari dulu mol compound Z ini. Dah dapat mol dia, guna ratio, cari pula mol CO2. Daripada mol CO2 cari volume. Dapat tak flow dia? Okay. Okay, so yang ni macam mana nak cari mol? Okay, mass over molar mass lah. Kan? Okay ni mass over molar mass. So 11.2 bahagilah dengan molar mass C4H8. Kira dah dapat berapa? Okay. 12 darab 4 tambah 8, 56. Dapatlah 11.2 bahagi 56 0.2 mol. Okey, ratio ni tengok balance equation. Yang ini 1, yang ini 4. Kan? Maksudnya karbon dioksida tu 4 kali ganda daripada hidrokarbon. Jadi senangnya darablah dengan 4 0.2 darablah dengan 4. Dapatlah dekat situ 0.8 mol. Okey? Macam mana nak dapat ni cikgu? 0.2 darab 4. Sebab dia 4 kali ganda kan? Okey, dah tahu mol ke belum? Dah tahu. Okey, daripada mol macam mana nak cari volume? Okey, darab dengan molar volume. Okey? So 0.8 darab dengan molar volume, soalan dah bagi. Darablah dengan 24. Dapat dah 19.2 desimeter cube. Dan soalan ni kadang-kadang dia suruh convert balik kepada sentimeter cube. So darablah dengan 1000. Okey. 19200 sentimeter cube. Okey. So tengok jawapan dia. Okey, mole ratio 0.8. Okey, betul. And then 19.2 desimeter cube betul lah tu. Okey. So yang ini 1 markah, 1 markah, 1 markah. Okey. Boleh kelas kalau ada apa-apa sila tanya Okay, so nombor 3, draw and name 2 isomers of hydrocarbon Z according to IUPAC nomenclature. So hydrocarbon Z. Hydrocarbon Z tadi siapa? C4H8. Okay, tengok macam mana nak buat hydro isomer. Yang pertama sekali mesti buat straight chain. 1, 2, 3, 4. Buat straight chain Okay, dan dia ni adalah alkene jadi ada satu double bond lah dekat situ. Okay, ini adalah yang pertama. Okay, macam mana nak tentukan isomer yang kedua? Gerakkan dia punya double bond tadi daripada belah kiri jadikan dia dekat tengah. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, nampak kita gerakkan dia and then isikan dengan hidrogen balik. Hidrogen. Ya. Ya. Apa jawapan akhir tadi? Jawapan akhir. Yang tadi tu 19.2 desimeter cube. Okey. 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 Berbalik semula soalan ini. Okey, ini dah selesai 1, 2 dan satu lagi isomer dia ialah kita cabut kepala dari ujung ni. Ni cabut ni. Letakkan dia dekat sebelah tu. Okey, so dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi macam ni tengok saya buat 1, 2, 3. Dekat sini. Okey. So lengkapkanlah dia punya ni 1, 2, 3 kali pada duduk. Okey. Ini dia isomer dia. Okey. Alright. So, jom kita namakan pula. Dia suruh draw kan? Okey, betul lah draw bukannya apa ni?
formula Okey, draw. Okey. Jom kita namakan dia. Okey, ni macam ni nak namakan. Kita padam balik yang ni padam balik ni. Nak namakan adalah pertama kena numbering. Nak numbering alkene kena bermula yang paling hampir dengan double bond. So double bond belah kiri kan? 1 2 3 4. Nampak Okey, numbering ni kena yang tengok double bond tu hampir dekat mana. Kalau hampir dengan belah kiri, mulakan dengan belah kiri. Okey. Kalau ada dekat dengan tengah, tak kisah, mulakanlah dengan kiri boleh, kanan boleh. Kalau macam ni kan. Yang bawah ni 1 2 3. Okey. Alright. So dah numbering And then bila dah numbering, kita kena namakan dia lah. Okey, ni adalah okey. So apa ni? Ada 4 karbon. So kalau ada 4 karbon, nama dia adalah boot 1 in. Kenapa boot 1 in? Okey, kamu nampak tak double bond ni? Double bond Okey, double bond ini dia terletak antara karbon 1 dengan karbon 2 kan. Nombor dia kena ambil yang paling kecil. Satu lah. Okey, boot 1 in. Okey, cuba tengok yang nombor 2 pula. Sama juga 4 karbon, boot. Okey. Berapa? Okey, antara 2 dengan 3 nak pilih mana? Pilih yang paling kecil. Okey. So boot 2 in. Okey. Boleh nampak Okey, untuk yang ni pula nombor 3 ni, ini adalah dia punya long chain. Ini dia punya branch. Branch dia akan jadi nama lain iaitu dia akan jadi metil. Okey. So jom kita namakan dia. Okey, long chain ni ada 3, so dia akan jadi prop. Okey, prop. And then double bond terletak dekat mana? Okey, tu dia dekat karbon 1. Jadi prop 1 in. Metil tadi letak dekat depan sekali. Metil. So ni nama dia, metil prop 1 in. Okey. Okey, kita tengok jawapan betul ke salah. Okey, boot 1 in. Betul dia tak kisahlah double bond tu dekat kiri ataupun kanan, janji yang paling hujung. Ni Ni kan? Dia buat belah kanan sekali, saya buat belah kiri sekali. Boleh, sama je. Okey. Okey. 4 markah kan? 4 markah maksudnya structural formula. Kamu kena buat 2 kali so akan dapat 2 markah. Lepas tu 2-2 kena naming. So maksudnya darab 2, dapatlah 2 markah. Sebab ada 2 kali kan? Okey. So idea 1 lah. Dia minta 2 kan? Jadi saya bagi 3. Okey, lagi. Okey, next. Ada tak yang saya tunjuk? Ada okey ni betul. Boot 2 in. Ada lagi tak satu lagi? Yes, ada ni 2 metil propene. Betul. Mana-manalah pilih 2 Okey, next question. Oh ya, ada lagi juga flow macam ni. Okay, so diagram 10 shows the conversion of propene to another homologous series. Okay, so apa ni? Okay, propene to alkene propene nak jadi propane. Apa adakah nama tindak balas dia? Propene nak jadi propane. Propane nak jadi propane tambah apa kelas? Tolong bagi tahu saya. Ni addition reaction dia tambah apa? 1 2 3. Ni propane. Hidrogen. Tambah hidrogen betul. So kalau tambah hidrogen apa nama tindak balas dia? Hydrogenation. Hydrogenation. So dia akan jadi macam ni. Daripada ada double bond, dia dah jadi saturated. Okay. Dah tak ada double bond. Okay. Ini adalah propane. Okay. And then hydration. Dan nama hydration maksudnya dia tambah water. Iaitu dia tambah H2O. Okay. So dia tambah dekat mana ni? H2O ni pecah jadi 2 satu O, satu lagi OH. Sorry. Satu H, satu OH Okay. So yang ini nanti dia akan tambah dengan hidrogen. Yang ni dia akan tambah dengan OH. So formula dia akan jadi apa? Formula dia akan jadi 1, 2, 3 H. Dia macam Lego lah Cabut pasang, cabut pasang. Kat sini H, kat sini akan jadi OH. Nampak Daripada mana H dengan OH tu? Dia daripada water ni tadi tu dah alkohol kan? Okay, and then dia tambah dengan ni, dah akan dapat propyl ethanoate. Ini adalah ester.
ester ni kena tambah dengan carboxylic acid. Okey. So nak tahu siapa dia compound W, kamu kena tahu dulu formula ester. So propyl etanoate. Etanoate ini di belah kiri dahulu. Dia di belah kiri sekali Etanoate ada 2 karbon. Satu CH3 COO. Okey, dan di sebelah kanan dia adalah propyl. Propyl maksudnya ada 3 karbon. Okey. Jadi 1 2 3. Ni okey. So propyl, okey. Propyl ini datang daripada alkohol. Yang belah kiri ni ini datang daripada carboxylic acid. Jadi carboxylic acid dia apa? CH3 COOH. Okey, ni clue dia ni. Dia daripada carboxylic acid. Okey. Dah tahu dah jawapan dia. Okey, so dia nak balas dia adalah esterification, okey. Esterification. Okey. So, tengok jawapan dia. Name reaction 1 and reaction 2. 1 and 2, apa jawapan dia? Nombor 1, hydrogenation. Yes, jawapan saya betul. Nombor 2 pun esterification. Betul, dapat 2 markah. Soalan yang seterusnya. Itu je punya panjang aku cari. Okay. Jadi tengok yang seterusnya. State the formula for compound X and compound W. Okay, formula. Okay, tadi jawapan saya mana? X dengan W. X dah tahu kan? Tulis balik formula dia apa. Ni alkohol. Alkohol C3 C3. Okay, 3, 6, 7 OH. Yang ni formula dia. W. Carboxylic acid. Dah buat dah tadi Jom tengok sebelah. Okay. Tu dia. Okay, good. Betul Okay. 7 markah kan? 7 markah. Yang ni dah 2 markah. Ada balance lagi berapa markah? Lagi 5. 5 tu dia suruh buat apa? Dia kata write balance chemical equation. Okay, formation. Okay. Chemical equation je bermaksud 2 markah. And then describe briefly chemical test. Okay, tadi 2, 2, 4, ada lagi 3 markah Okey, bermaksud dekat sini chemical test ni ada 3 markah. 3 markah bermaksud ada 3 point. Okey, nampak tak cara kita nak jawab soalan essay macam mana? Daripada markah tu kamu kena pandai nak bahagi-bahagikan point dia tu, tengok pada soalan minta apa. Okey? Okey, jadi jom tengok chemical equation. Okey, tak perlulah saya nak tulis balik ada kat sini. So, yang nak balas tu adalah esterification kan? Esterification bermaksud carboxylic acid bertindak balas dengan alkohol, dapat ester dan juga water Balance yang ni dapat 2 markah. Jadi chemical test ada 3 point. 3 point tu apa? Yang pertama, apakah kamu punya procedure? Okay, kamu punya procedure. And then describe whether chemical test differentiate compound X and compound W. Okay, and then what happened to buat observation Observation, what happened dekat X dan juga observation dekat W. Nampak tak tu? Kena pandai karang lah dia punya ni. And then tak perlu buat essay buat point sahaja. Okay, jadi chemical test. Tengok betul tak ayat yang pertama? Okay, procedure. Kini procedure ni dia ada apa ni? Ada ingat perkataan ABC. Okay, action, bahan dan juga container. Okay, ni action. Ini bahan kita, magnesium ribbon. Ni container, nampak tak? Cara nak buat procedure. Ambil magnesium ribbon, campur letak dalam test tube yang ada W dan juga X. Okay. And then yang seterusnya, okay, place lighted wooden splinter near the mouse. Oh, okay. Ini pun masih lagi prosedur Okay, tadi masukkan magnesium ribbon and then masukkan lighted wooden splinter Okay. Okay ni. Sekejap tengok balik Magnesium Containing W and X. W and X tadi siapa Okay, ni carboxylic acid. Kan?
Okay, W and X. Okay, macam mana nak test alkohol dan juga ni lah. Okay, so dia campur dengan ribbon. Ribbon tu metal lah. Okay, metal. Okay, dan kita tahu kenapa dia campur dengan magnesium ribbon. Sebab kita tahu bahawa asid bertindak balas dengan metal. Nampak X dia tidak bertindak balas dengan metal. Okay. X dia tidak bertindak balas dengan metal sebab dia alkohol, tapi asid boleh bertindak balas dengan metal. Sebab itulah dicampurkan dengan metal. Okay. Boleh faham kelas? Okay. So dia kata place a lighted wooden splinter ni. Okay. Bila asid campur dengan metal, dia akan hasilkan satu gas yang dipanggil sebagai carbon dioxide. Okay. Sorry. Metal campur asid dapat hydrogen gas. Campur dengan salt. Jadi kenapa dia buat lighted wooden splinter? Yang ni tujuannya adalah untuk test hydrogen gas. Nampak Yang pertama tambah ribbon, magnesium ribbon. Sebab kita nak tahu siapa yang boleh bertindak balas dengan metal. Yang kedua, kita tahu asid campur metal dapat hydrogen gas. Macam mana nak test hydrogen gas? Kena guna lighted wooden splinter. And then apa yang berlaku? Okay, pop sound heard if it compound W and no change for compound X. Okay, baru bagi tahu. So dekat sini sebenarnya salah percaturan. Maksudnya kat sini prosedur dia ada dua lah. Okay, prosedur dia ada dua. And then apa yang berlaku dekat W and apa yang berlaku dekat X. Okay, itu dia. Jelas? C. Okay, soalan terakhir untuk malam ini Okay. So soalan nombor 11 adalah soalan wajib. Boleh buat ke tak boleh buat ke? Tolong jawab. Okay, moisturizer is an example of cosmetic. So Puan Siti wants to buy moisturizer at a supermarket, even though she has produced her own moisturizer at home using aloe vera. So Siti ni dia ada apa? Yang natural punya lah, dia buat sendiri moisturizer guna aloe vera. Tapi dia masih lagi beli dekat supermarket lah So table 11.1 shows the information between moisturizer at supermarket and homemade. Ni ingredient dia lah. Kalau yang homemade 100% aloe vera gel, tapi kalau yang dekat supermarket yang modern punya, dia ada coconut oil, ada mercury, potassium carbonate. So what does it mean by cosmetic and what type of cosmetic use in moisturizer? Kelas. Jadi kalau soalan yang melibatkan definition, anda kena hafal lah maksud dia. Tengok buku teks. Ni lah maksud dia. Saya rasa dalam kamu punya trial ke ada keluar hari tu. Tanya pasal kosmetik. Lepas tu banyak tanya pasal hydrogen bond lah. So apa dia kosmetik? Kena hafal lah maksud dia Kosmetik are materials or product that are used externally to cleanse, protect or enhance one's appearance. Boleh? Macam-macam ayat saya jumpa hari tu. And then what does it mean? What type of cosmetic used in moisturizer? What type of cosmetic? Treatment cosmetic. Treatment cosmetic. Next question. Yang ni dia bagi apa pula ni? Ni long chain ni pasal fat ni. State the type of fat produced. Kita ada fatty acid, kita ada glycerol to produce a type of fat. State a type of fat produced. Saya dah bagi tahu jawapan dah kat situ So ni adalah unsaturated fat. Ingat, fat ni ada dua. Dia ada saturated, unsaturated. Kenapa unsaturated? Sebab dia ada double bond. Nampak ni ada double bond soalan yang seterusnya kata fat produced in 11B1 is easily oxidized. Explain why. Ingat mana-mana hidrokarbon mana-mana hidrokarbon kalau dia ada double bond, dia easy to oxidize sebab dia ada ruang kosong ni, ruang kosong. Maksudnya dia boleh ada ghost reaction dekat situ.
Nak banding dengan satu rated ni dia tak ada double bond. So karbon dia tak ada ruang kosong. Okay. Sebab itulah dia easily ni lah. Jadi yang pertama bagi tahulah consists of double bond. Okay. Between two carbon atom. And then yang kedua, ingat double bond tu dia mesti between two carbon atom. Yang ini tak kira. Double bond yang ni tak kira yang dekat O tu. Dia antara karbon dengan karbon. Okay, and then easily oxidized. Explain kenapa. So reaction with oxygen occur. So kalau oxidized bermaksudnya tambah oksigen lah. Okay. Okay, next. Soalan seterusnya. Okay, soap can be produced from the reaction between oil and alkali by using suitable substance. Describe briefly step in making soap. Okay. Yang ni pun saya dah tulis siap-siap lah jawapan dia sebab nak tulis panjang ada 5 markah bermaksud ada 5 point. Ni saya type terus lah Okay, so ni adalah prosedur untuk menghasilkan soap. Okay, yang ini pun saya tak ada nak explain lebih-lebih lah sebab benda ni dia prosedur So prosedur ni kamu kena refer lah buku teks ataupun reference book. Okay. Okay, cuma ni di sini kita tengok lah dia punya flow dia macam mana kan. Okay, bila kamu nak okay, satu lagi tolong take note. Kalau soalan tu kata describe briefly. Ingat describe briefly ni tolong jangan explain benda yang mengarut. Kalau soalan tu kata describe briefly bermaksud dia suruh kamu bagi tahu prosedur. Okay. Describe briefly how to making soap. Dia suruh bagi tahu prosedur. Okay. Describe briefly how to test hydrogen gas. Bagi tahu prosedur dia apa. Tak payah nak cerita pula hydrogen gas is active active gas, it cannot expose to the heat. Tak perlu. Okay, bagi tahu apa prosedur dia. Tu maksud describe briefly. Okay. So prosedur. Okay, yang pertama tadi kita ada sodium hydroxide. Okay, and then put into distilled water. Dan bila prosedur ni kamu kena ingatlah rukun dia yang ABC tu. A, B, C. Dia ada action, ada bahan, ada container. Ini action, bahan dia sodium hydroxide. Okay, put into distilled water. Okay. And then dah masuk distilled water, sodium hydroxide ini tadi. Add the sodium hydroxide solution ke dalam oil. Okay. Dan prosedur ni kalau ada solution kena bagi tahu apakah dia punya volume. Okay. Saya buat action, bahan. Bahan ni ada dua. Yang pertama solid, yang kedua liquid. Kalau liquid kamu kena bagi tahu berapa dia punya concentration dia. Ataupun kena bagi tahu dia punya volume dia berapa. Okay. Tapi kalau bahan tu solid kamu kena bagi tahu berapa mass dia. Tu cara nak buat prosedur. Okay. Action, bahan and then container. Container ni test tube, beaker dan sebagainya lah. Okay. So stir, okay, the mixture become viscous and then mixture into mold and then cool the solid form. Okay, tu prosedur lah. Okay, saya tak ada nak explain detail lagi lah yang tu Okay, so 1, 2, Cikgu. Ya? Yang oil tu kena bagi contoh oil tu. Okay, kalau ikut ni kena bagi tahu lah oil apa tapi tak apa, jawab oil pun tak apa. Okay, boleh. Jawab oil pun tak apa. Yang penting kamu tu dalam okay, satu lagi prosedur ni dia mesti dalam turutan lah. Dia kalau tu nombor 2 kamu terbalik kita buat nombor 1 tak boleh. Dia kena dalam turutan. Okay. Okay, last kali ini rasanya soalan last kot. Okay, so ini pasal okay, yang ini berkenaan dengan ni apa? Ni pun famous juga ni pasal cleaning agent. Okay, kita ada soap, kita ada detergent kan? Kita ada soap, ada detergent, and then kamu kena tahulah okay, soap and detergent ni manakah yang apa? Yang apa ni? Yang produce scum tu. Okay, kena tahu yang itulah. Okay. So sekarang ni based on table 11.2, which cleaning agent is effective in hard water? Memang kalau dah keluar cleaning agent ni mesti ditanya pasal hard water. Okay.
Dia akan tanya pasal hard water lah. So yang pertama kamu kena tahu dalam hard water ni ada apa? Ada 2 ion dalam hard water. Hard water ni dia ada calcium ion, dia ada magnesium ion. Magnesium ion. Okey, dan kita kena tahu bahawa soap soap ni bila dia bertindak balas dengan soap soap dia bertindak balas dengan hard water. Okey, hard water ni ada 2 ion tadi, calcium 2+ dan dengan Mg2+. Okey, dia akan produce scum. Scum ni adalah insoluble salt. Okay, insoluble salt. Ingat yang tu. Tapi kalau deterjen dia campur dengan hard water, dia akan hasilkan soluble salt. Okey, apa beza scum dengan soluble salt? Maksudnya bila kamu cuci guna deterjen dalam hard water, dia efektif lah, baju tu bersih. Tapi kalau ada insoluble salt, nanti baju kamu tu lagi bertumpuk-tumpuk. Okay. So which cleaning agent is effective? Yang dia bagi tahu siapa dia. So yang efektif adalah deterjen dan yang tak efektif adalah soap. Okay. So jawapan nombor 1, cleaning agent that effective in okay. Mana yang okay, dia tak bagi tahu so dia bagi tahu P and Q. Okay, so kamu kena tahulah daripada maklumat yang diberikan ni kan, kamu kena tahu yang mana satukah deterjen dan yang mana satu soap. Tolong bagi tahu saya yang mana satu. Biodegradable. Okay, so kalau biodegradable ni dia adalah soap lah Ini adalah soap. Kalau non biodegradable dia adalah deterjen. Okay. Is removed. Okay. Okay, satu lagi clue dia adalah nampak oil stain remain, maksudnya tak efektif kan. Maksud ini juga adalah tanda-tanda dia adalah soap lah. Okay, tapi kata oily stain is removed, maksudnya efektif kan. So dia adalah deterjen. Ni cara kita nak kenal pastilah, cara mudah. Okay. So kita tahu dah P adalah soap, Q adalah deterjen. Jadi dia kata cleaning agent that is effective in hard water is Q. Okay. Okay, itu yang pertama lah. Ada 5 markah kan, baru 1 markah. Soalan yang seterusnya, okay, bagi tahu which cleaning agent is effective hard water, explain your answer. Yang ni 1 markah. And then nak explanation ini ada 4 markah. Okay, ada 4 markah. So 4 markah tu apa? Yang pertama, bagi tahu dahulu apakah dia hard water tadi. So hard water tu ada calcium ion dan juga magnesium ion. Okay. Yang seterusnya, okay, cerita pula anion Q. Okay, anion Q react with calcium ion and magnesium ion. Okay, cerita pasal Q tau. Sebab kita jawapan tadi kita Q kan. Cerita pasal Q. And then, no formation of scum. Bagi tahu apakah yang berlaku. Ada lagi tak? Apa hal gelap pula ni? Okay, and then, tadi cerita pasal Q kan? Ini explain pasal Q. Sekarang explain pula pasal P. So, anion P react with calcium ion and magnesium ion and produce scum ataupun insoluble salt. Okay. So, itu yang berlaku. Nampak dah dapat 5 markah dekat situ. So, apa yang anion? Okay, saya tambah sikit lagi lah. Kalau soap ni, dia macam ni lah secara ringkas dia punya structure dia. Okay, ini anion. Yang ni ada sodium ion. Okay. Anion yang ini. Ini tail dia. Okay, ini adalah head. Okay. So, untuk soap, dia punya tail ni yang akan bertindak balas dengan magnesium ion dan juga calcium ion. Okay. Tail ni apa? Tail ni adalah hidrokarbon lah. Tail ni adalah long chain of hydrocarbon. Yang CH tu. CH. Okay. Long chain hydrocarbon. Okay. Okay. Manakala yang di sebelah kanan sama juga, dia ada hidrokarbon, tapi dekat tengah tu dia ada ni. Silap pula.
Macam ni, long chain. Okay, and then dia ada benzin dekat situ ni benzin. Dia bentuk diamond ni, benzin. Okay, and then ni negatif gabung dengan Na+. Okay, so yang ini dia punya tail. Okay, yang ini dia punya head lah, ion tu Yang ini bila dia betul nak balas dengan Mg2+ ataupun kalsium 2+, okay, dia akan hasilkan soluble salt. Yang salt, dia akan hasilkan insoluble salt. Okay, so itu sahaja penerangan cikgu lah. Okay, untuk yang ini so rasanya ada lagi tak? Okay. Faham cikgu. Okay, faham Okay, so itu sahaja penerangan saya untuk malam ni Jadi kita pun dah 9.50. Jadi hopefully bermanfaat. Okay, so sampai itu sahaja kelas kita malam ini. Esok pagi slot saya nak kamu buat soalan objektif lah yang set Johor tu. Set Johor tu. Okay, lepas tu saya pun dah lupa dah jadual saya buat macam mana tengok balik nanti saya bagi tahu. Okay, so terima kasih semua atas komitmen anda yang hadir pada malam ini jadi sikit sebanyak harap kamu tahulah cara nak jawab isi itu macam mana kalau kamu tengok tadi cara nak jawab tu macam congak-congak kan. Ni berapa markah, itu berapa markah. Okay, supaya kamu tak kehilangan markah dan menjawab seperti apa yang soalan minta okay, so rasanya itu saja malam kelas kita malam ni.